Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan saya sekali lagi dalam sesi refleksi. Kalau kita sentuh kepada refleksi yang berkaitan dengan falsafah pendidikan, telah pun saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 laporan utama yang telah memberikan kesan signifikan terhadap pembangunan pendidikan di Malaysia. Dan pada hari ini adalah yang mana saya ingin kupas kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan Penyataan Razak. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, Penyataan Razak juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri yang mana pada tahun 1956, ianya telah diketuai oleh Tun Abdul Razak memimpin jawatan kuasa pendidikan yang mana melihat kepada prinsip ataupun pembentukan sistem pendidikan nasional, dan ini adalah fokus ataupun perincian yang meliputi keseluruhan konteks bagi Penyataan Razak tersebut. Fokus utama Penyataan Razak melihat kepada 3 perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan nasional yang bersatu, yang mana setiap bilangan kaum ataupun etnik mempunyai tuntutan yang berbeza-beza, tetapi bagaimana Penyataan Razak ini menggabung jalinkan ke semua prinsip pendidikan tersebut, menjadikan ini sebagai satu pendidikan nasional. Yang ketiga adalah untuk mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar, yang mana diserapkan dalam sistem pendidikan supaya ianya boleh mengukuhkan lagi bahasa nasional yang menjadi bahasa kebanggaan bagi rakyat Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang merangkumi semua etnik, yang mana ianya perlu dirancang dan juga perlu dibangunkan secara holistik, dan juga merangkumi semua keperluan bagi mengukuhkan lagi yang apa kita katakan sebagai sistem pendidikan nasional. Jika kita lihat kepada perincian dalam Penyataan Razak, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertamanya adalah bagaimana Penyataan Razak ini memperihalkan pembentukan kurikulum nasional yang merangkumi subjek akademik, moral, teknikal bagi memastikan pendidikan yang seimbang, dan ini sangat bersangkutan dengan bagaimana untuk melahirkan seorang warga negara Malaysia yang bukan hanya cekap ataupun mahir daripada segi intelektual dan juga kemahiran kompetensinya, tetapi juga mempunyai nilai etika moral yang sangat tinggi. Dan disebabkan itu juga pendidikan moral dan juga kerohanian diberikan pendekatan yang agak ketara di sini, yang mana ini merupakan bahagian integral di dalam kurikulum bagi memastikan bahawa duduknya kita di dalam Malaysia ini dengan pelbagai kaum, dengan berbilang etnik, bagaimana kita memastikan bahawa kesemua hak-hak ini dilayan sama rata, tapi pada masa yang sama juga menjaga nilai etika kita sebagai seorang manusia yang duduk dalam satu negara yang penuh kepelbagaian. Dan yang ketiganya adalah melihat kepada peluang pendidikan yang sama supaya semua pendidikan ataupun sistem pendidikan yang dijalankan di Malaysia dapat menyamaratakan peluang ataupun yang tidak mengenal langsung berkaitan dengan latar belakang etnik ataupun kaum, kerana melihat kepada ianya bersifat inklusif. Dan dalam melihat kepada ketiga-tiga perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang tidak dilupakan adalah bagaimana pembangunan guru dan juga fasiliti dipertingkatkan, dan bagaimana kualiti pengajaran dan juga pembelajaran itu juga selaras dengan perkembangan yang berlaku pada masa tersebut. Dan di situ kita dapat lihat bagaimana hasil-hasil memertabatkan usaha sebagai seorang guru dalam menjadi antara figura paling penting memastikan bahawa negara terus melahirkan golongan-golongan professionals ataupun golongan-golongan semi-profesional yang membantu membangunkan negara, dan adalah keperluan melihat kepada pembangunan guru juga fasiliti supaya ini selaras dan juga selari dengan apa yang dihasratkan. Dan yang seterusnya adalah melihat kepada perlindungan bahasa dan juga budaya minoriti. Meskipun bahasa Melayu menjadi bahasa penghantar, Penyataan Razak juga turut menekankan keperluan untuk melindungi serta memelihara bahasa ataupun budaya minoriti supaya ini tidak pupus tapi diraihkan dengan menyesuaikan kurikulum yang cuba dihasilkan. Jadi impaknya Penyataan Razak ini kepada Malaysia, baik dalam konteks individu, baik dalam konteks masyarakat ataupun negara. Yang pertama saya lihat, ianya adalah satu alat perpaduan. Saya boleh katakan bahawa pendidikan ini adalah alat perpaduan bagi yang mana Penyataan Razak
telah mengakui bahawa pendidikan ialah alat utama untuk memupuk perpaduan nasional dan identiti bersama. Yang keduanya adalah dasar pendidikan perlu bersepadu. Ini adalah antara prinsip-prinsip yang perlu kita jelas bahawa Penyata Razak telah meletakkan batu asas yang mana sistem pendidikan perlulah bersepadu. Dan dalam konteks tersebut tuan-tuan dan puan-puan, suka juga saya nak hubung kaitkan bagaimana Penyata Razak dan juga dasar ekonomi baru melihat kepada menyatukan Malaysia melalui pendidikan dan ekonomi. Kerana kita faham bahawa um, kalau kita lihat pada tahun 1971, dalam bayang rusuhan 13 Mei, dasar ekonomi baru diperkenalkan. Ianya bertujuan untuk mencapai perpaduan nasional melalui ekonomi dan memberikan penekanan khusus kepada pembangunan ekonomi Bumiputera dan juga merapatkan jurang di antara etnik. Dan kalau kita lihat bagaimana kaitannya Penyata Razak dan juga dasar ekonomi baru adalah melihat kepada bagaimana pembinaan ekonomi negara dapat dipacu menggunakan asas kepada pembentukan pendidikan yang kita katakan bersepadu. Dan pada saya ini sangat penting kerana dasar ekonomi baru bukan hanya melihat kepada bagaimana Malaysia boleh merancana ekonomi terbaik, tapi bagaimana juga kita boleh menghasilkan uh, golongan-golongan ataupun mungkin sumber-sumber pekerja yang boleh membantu membangunkan negara. Walaupun kalau kita lihat Penyata Razak dan juga dasar ekonomi baru ini nampak berbeza daripada segi bidang fokusnya, tetapi ianya mempunyai usaha ataupun arah tuju yang sama, yang mana Penyata Razak melihat kepada faktor pendidikan, dasar ekonomi baru melihat kepada ekonomi. Tetapi kedua-duanya adalah untuk menangani ketidaksamaan ataupun mempromosikan perpaduan dan juga kestabilan untuk memastikan bahawa bagaimana pengalaman kita bercerita tentang ekonomi-ekonomi yang berlaku sebelum itu dan bagaimana untuk kita memperbaiki serta memastikan bahawa semua bilangan kaum ataupun semua etnik dapat merasai kekayaan sumber, pada masa yang sama juga dapat menikmati pendidikan yang sama rata. Jadi kalau kita lihat dalam tempoh sehingga hari ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, dampaknya Penyata Razak ini ataupun DAB ni masih lagi terasa sehingga kini kerana Penyata Razak telah berjaya membentuk pendidikan yang inklusif. Dan kalau kita rujuk kepada pelan pembangunan pendidikan Malaysia, baik sekolah rendah, sekolah menengah ataupun pengajian tinggi, ini telah membuka peluang yang sangat adil kepada semua masyarakat untuk menikmati pendidikan selain mensasarkan perkara-perkara yang penting dalam meningkatkan kualiti dalam pendidikan. Dan saya fikir kedua-duanya telah membina asas bagi Malaysia supaya ianya lebih bersatu dan juga lebih makmur. Dan saya yakin juga dari ruang bilik darjah sehinggalah ke ruang ekonomi, Penyata Razak dan dasar ekonomi telah membentuk wajah Malaysia moden. Dan kedua-duanya merupakan tonggak dan juga perjalanan Malaysia menuju ke negara yang lebih bersatu, lebih berbilang budaya dan lebih adil dan saksama. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, semangat yang telah dibawa oleh Penyata Razak dan kemudiannya kita kaitkan dengan dasar ekonomi baru bukanlah perkara yang mudah, tetapi ianya telah dilalui dan ianya telah dirasai oleh semua kita pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan sambung juga refleksi-refleksi berkaitan dengan perkara-perkara yang lain dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.